Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 22 April. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. 4 lagi kes kematian baru akibat jangkitan COVID-19 dilaporkan semalam. Dengan kesemua kes adalah di Sibu, yang menjadikan jumlah kes kematian akibat wabak itu di negeri ini meningkat kepada 145 orang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media harian COVID-19 memberitahu kes kematian pertama adalah seorang lelaki warga tempatan berumur 72 tahun. Kes kematian kedua membabitkan seorang lelaki tempatan berumur 73 tahun, manakala kes ketiga melibatkan seorang lelaki berusia 61 tahun. Kes kematian keempat adalah seorang lelaki berumur 82 tahun yang melibatkan kluster Tanjung Genting. Dalam pada itu, kes positif COVID-19 meningkat kepada 25,558 kes apabila terdapat 429 kes baru dilaporkan semalam. JPBN turut memaklumkan 3 kluster baru diisytiharkan, iaitu kluster Sungai Lemayong, Maradong, kluster Duranda Mas, Serian dan kluster Taman Mesra Bako Kuching menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 53. Dalam kenyataan sama, daerah Song kini berstatus merah setelah merekodkan 53 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan 22 daerah berstatus merah, 3 daerah berstatus jingga, manakala 11 daerah kekal berstatus kuning dan 4 daerah berstatus hijau. Tiada kesan sampingan bagi individu yang ingin menerima darah selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Perkara tersebut disuarakan oleh Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS, Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin, mengenai kebimbangan golongan itu untuk berbuat demikian. Tiada kesan sampingan yang disebabkan oleh vaksin dan seterusnya penderma darah terhadap penderma darah tersebut ataupun penerima darah tersebut. Tidak ada kesan sampingan. Setakat ini belum ada dilaporkan di mana-mana juga di peringkat antarabangsa atau peringkat nasional kesan sampingan hubung kait antara vaksin dengan penerimaan darah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM hari ini bagi menangkis sebarang salah faham orang ramai berkenaan halangan menderma darah dan menerima suntikan vaksin COVID-19. Dalam perkara itu, beliau menasihati orang ramai terutama penerima untuk menderma darah dalam tempoh jarak 7 hari sebelum menerima suntikan vaksin atau 7 hari selepas suntikan vaksin. Mengulas lanjut katanya, jika penderma darah tersebut mendapat gejala ringan selepas suntikan vaksin, maka tempoh menderma darah adalah seminggu selepas gejala ringan tersebut hilang. Petugas Barisan Hadapan yang melakukan sekatan jalan raya SJR khususnya di Miri disaran supaya memantau kesihatan dan keselamatan diri semasa bertugas dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, petugas Barisan Hadapan juga perlu membuat semakan, keperluan dan kelengkapan di lokasi bertugas bagi mewujudkan suasana selesa semasa bertugas. Dalam kenyataan medianya, Datuk Lee memberitahu beliau memahami tugas petugas Barisan Hadapan khususnya anggota polis dan rela yang memerlukan semangat untuk melaksanakan tugas sepanjang pandemik ini. Beliau berkata operasi SJR dilakukan adalah untuk mengelak penularan wabak COVID-19 ke kawasan lain selain pemeriksaan prosedur operasi standard SOP. Dalam pada itu, orang ramai diseru mematuhi SOP terutamanya yang berhasrat merentas ke daerah lain dengan memohon permit di balai polis berdekatan. Kelonggaran untuk berniaga di Limbang berikutan pembatalan bazar Ramadan masih diberikan kepada individu berkaitan. Namun hendaklah mematuhi syarat yang ditetapkan. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad, inisiatif ini bagi membantu golongan peniaga dalam menambah pendapatan. Kaunselor Sufian berkata bagi individu mahupun peniaga yang hendak berniaga pada bulan ini perlu mendapat permit sah daripada pihaknya. Mereka kena datang ke Majlis Daerah Limbang sendiri untuk mendapatkan permit yang sah agar kita boleh mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan jumlah peniaga yang ingin ikut serta untuk menjalankan aktiviti perniagaan pada bulan Ramadan ini.
Setakat Selasa lalu, seramai 208 orang peniaga telah berdaftar untuk berniaga di sekitar kawasan rumah masing-masing. Beliau semasa ditemui pemberita di Limbang juga menambah pemantauan akan dibuat bagi memastikan peniaga dan pembeli mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Projek Perintis Direktori Intervensi Sosial akan dikenalkan tahun ini bagi bekas penagih yang berjaya membebaskan diri daripada dadah selama 2 tahun. Menurut Setiausaha Eksekutif Majlis Pembangunan Sosial Dr. Zulfar Yadi Brendan Abdullah, direktori ini dijangka beroperasi sepenuhnya tahun depan. Dr. Zulfar Yadi berkata ia bagi menyimpan data bekas penagih yang bebas dadah dan membolehkan mereka mendapatkan perkhidmatan laluan laju dalam memulakan kehidupan baru. Direktori itu juga bagi mengesan tahap kepulihan bekas penagih. Dalam pada itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dokumen sokongan seperti direktori itu akan bertindak sebagai jaminan bagi memperaku bekas penagih dadah bahawa individu tersebut telah bebas dadah. Dokumen tersebut penting berikutan stigma terhadap bekas penagih dadah masih wujud dalam kalangan masyarakat yang menganggap bekas penagih tetap akan kembali menagih. Bercakap dalam sidang media laporan bulanan menangani isu dadah dan substans bulan Mac di Kuching, menteri itu berkata dokumen sokongan itu akan memberi keyakinan kepada masyarakat serta boleh diguna pakai untuk bekas penagih mencari pekerjaan. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah mendedahkan bagi bulan Mac sebanyak 36.33 kilogram dadah pelbagai jenis dengan anggaran nilai 2.1 juta ringgit berjaya dirampas oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Menurut Datuk Seri Fatimah, impak rampasan hasil 577 operasi penguatkuasaan itu mampu menyekat lebih 370,000 kali penggunaan dadah dan substans terlarang. Di Kuching, seorang lelaki berusia 39 tahun berdepan hukuman gantung sampai mati kerana didapati memiliki dadah jenis metafetamin dengan anggaran nilai pasaran RM10,000. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa, suspek ditahan pada Selasa lalu di Jalan Wan Alwi semasa sedang menunggang motosikal. Hasil pemeriksaan, polis menemukan 2 paket plastik lut sinar seberat 102.10 gram di dalam poket seluar suspek selain turut merampas sebuah motosikal. Suspek dikatakan mendapat bekalan dadah daripada seorang pengedar di sekitar Kuching itu mula terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah sejak pertengahan tahun lepas. Saringan air kencing suspek didapati positif dan suspek mempunyai 2 rekod kesalahan lampau. Suspek telah ditahan reman sehingga 28 April bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa, turut mendedahkan seramai 19 individu dikenakan tindakan kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Kesemua individu terbabit ditahan dalam 2 operasi berasingan di Kuching pada Selasa lalu. Dalam operasi pertama di tebingan Kuching, polis mengenakan kompaun terhadap 9 individu warga tempatan berumur lingkungan 19 hingga 40 tahun kerana tiada penyerakan fizikal selain tidak menggunakan pelitup separuh muka. Sementara itu, seramai 10 individu termasuk pemilik premis pusat hiburan di kompaun dalam operasi kedua di Jalan Ang Cheng Ho. Kesemua individu berkenaan berumur lingkungan 19 hingga 52 tahun. Premis terbabit didapati beroperasi lebih masa selain pelanggan tidak mematuhi SOP. Dalam pada itu, Superintendent Merbin menegaskan tiada lagi kompromi ke atas mana-mana pengusaha premis mahupun individu yang gagal mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat khasnya di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Tambahnya, pemantauan dan pemeriksaan ke lokasi tumpuan ramai akan giat dilaksanakan.
Memasuki hari kelima mengesan penyelam skuba Chong Su Sian, 31 tahun yang hilang di perairan Satang Besar, Kuching. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak minta bantuan daripada Agensi Menyelamat Indonesia. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Sarawak, Kapten Yusri Yali, dengan jarak operasi yang semakin diperluas sehingga 1,000 km persegi mengarah ke Temajuk Indonesia, pihaknya terpaksa meminta kerjasama dari negara terbabit. Jelasnya dengan adanya operasi bersepadu bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, ia membolehkan skala operasi diperluaskan sehingga ke perairan negara jiran. Dihubungi RTM malam tadi, Dedah Kapten Yusri lagi, permohonan bantuan tersebut telah disuarakan kepada pihak IPMM Pusat di Putrajaya semalam. Operasi mengesan Chong bagaimanapun telah ditangguh setakat pukul 6.30 petang semalam berikutan penglihatan yang terhad dan akan disambung hari ini. Pelbagai aset air dan udara dimobilisasikan dalam operasi ini dengan kekuatan lebih 50 orang anggota penyelamat dari pelbagai agensi namun masih menemui jalan buntu. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Saya Firdaus Idris, salam hormat dan Assalamualaikum.